Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Najmi Abid bin Zulkifli dan saya akan buat penyampaian tentang tajuk krisis kemanusiaan. Jadi berkaitan dengan krisis kemanusiaan, apa itu krisis kemanusiaan? Krisis kemanusiaan ini ialah satu perkara besar yang berlaku, iaitu dari sudut kemanusiaan lah, apa yang berlaku kepada umat manusia kita. Dan saya akan memfokuskan kepada umat Islam lah. Jadi dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kita sering dikejutkan dengan isu-isu kemanusiaan yang berlaku di seluruh dunia, iaitu seperti di Palestin, di Uyghur, di Rohingya, di Afghanistan dan macam-macam tempat lagi lah. Dan krisis kemanusiaan ini berlaku dengan sangat mengejut, iaitu macam tiba-tiba dalam berita tempat sekian-sekian telah dibom, telah berlaku pembunuhan secara beramai-ramai dan kematian berjumlah beberapa orang contohnya. Itu sebab apa kita rasa terkejut? Itu sebab kebanyakan daripada kita ni jenis yang bila kita dengar satu berita tu, kita baca, kita follow kejap berita tu dan lepas tu kita terus tinggal berita tu. Sebab kita rasa macam dah settle, dah tak ada apa yang menarik. Sebab jadi benda tak salah pun sebab kita pun mempunyai kerja kita sendiri, kita mempunyai fokus kita sendiri. Macam saya sendiri seorang pelajar, iaitu saya lebih fokus lah dengan subjek yang saya belajar. Jadi jika kita mendengar krisis kemanusiaan, apa yang kita boleh lakukan? Jadi apa yang kita boleh lakukan terhadap saudara kita yang dalam kesusahan ialah iaitu kita menghulurkan bantuan. Dan ini sebutlah seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, atau kama qala. Itu maksudnya barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari kesusahan dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan pada hari akhirat. Barang siapa yang mudahkan urusan orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan mudahkan baginya di dunia dan juga di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi daripada hadis ni kita fahamlah, itu jelas bagi kita, iaitu muslim dengan muslim yang lain itu ialah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Jadi kita tahu muslim bersaudara dan kita bukan sekadar tahu je. Kita perlu melaksanakan juga apa tanggungjawab kita terhadap muslim yang lain, iaitu saudara. Iaitu contohnya saudara ialah kita menganggap mereka ini seperti ahli keluarga terdekat kita sendiri. Iaitu macam kita lihat mak bapak kita dalam kesusahan. Jadi apa yang kita buat kalau mereka dalam kesusahan, kita akan tolong mereka dengan sehabis baik. Jadi bagi orang yang macam ada kelebihan dari segi harta, bolehlah sumbangkan harta kepada orang-orang yang dalam kesusahan ini. Itu contoh yang Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Iaitu maksudnya perbandingan orang-orang yang membelanjakan harta mereka ini di jalan Allah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha luas kurnia dan Maha meliputi ilmu pengetahuannya. Sadaqallahul azim. Jadi yang tadi dari segi harta, tapi bagi mereka yang macam harta tak banyak sangat, biasa-biasa, jadi ada orang yang diberikan rezeki lebih lah dari segi pemikiran ataupun dari segi fikrah, iaitu mereka ini mungkin contohnya kita boleh buat penulisan untuk bagi masyarakat sekiranya kita faham tentang krisis kemanusiaan yang berlaku di dunia ini. Dan ada yang lagi bagus, menguruskan misi kemanusiaan ke tempat-tempat yang terbabit dengan krisis ni lah. Dan bermacam-macam bantuan lagi lah yang kita boleh fikir. Dan jika kita macam dah kita terfikir tak ada apa dah kita boleh buat, yang kita boleh ialah berdoa kepada Allah. Jadi kita teruslah berdoa kepada Allah, ya Allah tolonglah kaum ini kan di negara ini. Sebab apa? Sebab kita nak tunjukkan kecintaan kita kepada saudara-saudara kita. Dan seperti dalam hadis Rasulullah SAW, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Jadi selain daripada krisis kemanusiaan yang berlaku di luar negara, kita juga lihatlah krisis kemanusiaan yang berlaku dalam negara kita sendiri. Macam contoh yang terbaru ataupun yang selalu berlaku tiap-tiap tahun, iaitu krisis banjir. Dan banjir ni memang memberi kesusahan kepada setengah masyarakat. Walaupun kita tak terkena, tapi kita mudahkanlah urusan orang lain. Itu kita beri bantuan macam apa, yang tak ada makanan kita hulurkan makanan, macam tak ada pakaian kita tolonglah. Dan kita kena lazimkan dalam diri kita untuk tolong orang lain, sebab kita kena ingat bahawa tangan yang beri itu lagi baik daripada tangan yang menerima. Jadi setakat itulah perkongsian daripada saya, iaitu berkaitan krisis kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.